Hari ini adalah siri kedua Bengkel R&D KMPP dan perbincangannya lebih kepada pengumpulan data dan analisis data. Okay, saya harapkan semua penyelidik-penyelidik yang telah berusaha daripada awal lagi meneruskan usaha untuk mengelengkapkan data dan menganalisis data. Jadi bengkel ni sebenarnya adalah bengkel dua hala lah interaction dia. Boleh tanya terus soalan ya kalau yang tak clear. Okey, ulang kaji sikit kaedah kajian yang telah kita laksanakan. Ya, untuk sesi lepas kita telah penyelidik telah memulakan kajian dan ada 3 kaedah kajian. Yang pertama iaitu kuantitatif. Ya, kuantitatif ni dia melibatkan apa yang kita kaji apa, ya, instrumen apa yang kita guna dan analisis statistik apa yang terlibat dalam kaedah kajian kuantitatif. Dan yang kedua, kaedah kualitatif. Okay, kualitatif ini soalan yang biasa diajukan dalam kualitatif iaitu kaji mengapa. Sebab kualitatif ni melibatkan data secara temu bual, data secara soalan terbuka. Jadi soalan yang biasa akan ditanya mengapa. Berbeza dengan kuantitatif. Yang kuantitatif kalau kita lihat semula dia akan tanya kaji apa. Nak kaji apa? Instrumen dan analisis statistik yang mana yang sesuai digunakan. Untuk kualitatif, soalan yang selalu dikemukakan adalah mengapa? Mengapa nak buat kajian ni? Mengapa? Mengapa hasilnya begini? Ia melibatkan soalan terbuka dan juga temu bual. Ini adalah kaedah kajian yang kedua dan kaedah kajian yang ketiga kita namakan dia sebagai mixed mode. Mixed mode ni adalah campuran kaedah 1 dan kaedah 2. Ada yang mixed mode ni dimulakan dengan kualitatif, kemudian dianalisis dengan kuantitatif, dan ada juga mixed mode ni dimulakan dengan kuantitatif. Kutip data dulu secara kuantitatif dan menganalisisnya secara kualitatif. Jadi ada 3 kaedah kajian yang boleh penyelidik jalankan. Jadi kita pilihlah yang mana bersesuaian dengan soalan yang kita nak jawab, persoalan kajian yang kita kemukakan. Okey, daripada situ kita bergerak kepada reka bentuk kajian, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ada secara kuantitatif dibahagikan kepada kuantitatif dan juga kualitatif. Kualitatif antara contoh-contoh reka bentuk kajian di bawah kualitatif iaitu kajian kes yang biasa kita buat kajian kes, kita lihat contoh permasalahan budak kita, pelajar kita ambil satu, kita buat kajian kes. Okay, ataupun boleh juga yang kedua adalah grounded theory. Okay, grounded theory ni maknanya kita nak explore teori yang baru. Grounded theory. Contoh sebelum kita melakukan sesuatu kajian, jadi kita buat pembacaan dulu. Kita banyakkan membaca dan mengkaji lah untuk melihat adakah kajian yang kita nak buat ni bersesuaian sekiranya ia masih belum dilaksanakan. Dan yang ketiga, etnografi. Okay, etnografi ni adalah sebenarnya daripada perkataan Greek yang bererti manusia, bangsa dan budaya. Dan kajian etnografi ni sebenarnya adalah kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian. Pergi ke lapangan, tengok, perhatikan apa yang dilakukan di sana. Dan kebanyakannya etnografi ni melibatkan kajian sosiologi dan antropologi.
Dan yang keempat, fenomenologi. Okey, fenomenologi ini adalah kajian yang mana dia melibatkan metodologi dan juga falsafah. Ini kaji teori. Fenomena ni, fenomenologi. Compare dengan kajian kes amat berbeza. Kajian kes ni penyelidik akan memahami individu sebab dia kaji kes tu, individu ya, dan kumpulan serta peristiwa yang berlaku. Tapi fenomenologi ni amat berbeza, dia hanya tengok teori, kaji falsafah yang ada dan kaji metod yang dijalankan ya. Itu adalah kajian-kajian di bawah kualitatif. Manakala di bawah kuantitatif antaranya iaitu kajian korelasi. Bila kita sebut korelasi ni maknanya kita nak tengok hubungan antara pemboleh ubah. Contoh, hubungan antara pencapaian pelajar dengan pemakanan pelajar. Korelasi lah, nak tengok hubungan. Yang kedua, kuasi eksperimen. Okey, kuasi eksperimen ni kita compare kan. Ada satu grup dalam kajian kita itu adalah grup yang diberikan rawatan dan satu grup lagi grup yang tidak diberikan rawatan. Jadi ada dua grup berbeza di sini untuk kuasi eksperimental. Okey. Jadi responden dia berbeza. Satu responden yang dapat treatment, dapat rawatan, satu lagi responden tu tak dapat rawatan, dibiarkan begitu dengan kaedah yang lama. Okey, dan yang ketiga, kuantitatif, reka bentuk kuantitatif eksperimen benar. Eksperimen benar ni kenapa benar? Sebab apa? Sebab eksperimen benar ni dia mengambil kumpulan pelajar yang kira excellent, yang bagus. Ambil kumpulan pelajar yang bagus, jadi di-compare kan, dia ambil responden-responden, pelajar-pelajar contohnya yang bagus, kemudian pelajar-pelajar ini dibahagikan kepada kumpulan. Jadi ada beza. Untuk kuasi eksperimen yang saya mention tadi, dia ada pelajar yang lemah, pelajar yang tak dapat treatment, ada pelajar yang dapat treatment. Yang ini tak, semua ni adalah pelajar yang kita excellent. Di kalangan excellent tu dikomparekan hasil daripada eksperimen yang dijalankan. Jadi itu sebab namanya eksperimen benar lah ya. Dan yang keempat, kuantitatif kajian tinjauan. Tinjauan ni survey lah yang kita jalankan. Kita bagi selidik dan kita nak lihat tinjauan apa pendapat orang ramai tentang keadaan situasi yang berlaku semasa COVID ni, contoh itu adalah kajian kuantitatif. Okey, jadi ini adalah sebahagian daripada reka bentuk kajian yang kita boleh lihat dalam penyelidikan hari ini. Okey, proses dalam penyelidikan, salah ini penulisan saya, proses dalam penyelidikan. Okey, research process. Okey, bermula daripada siri 1 bengkel R&D, kita dah ada problem statement, research design, metodologi pun kita ada, populasi dan sampel pun kita ada. Dalam kajian tindakan, kita akan melibatkan sampel, tidak melibatkan populasi. Populasi ini untuk kajian penyelidikan. Dan instrumentation, instrumen yang kita gunakan di sini, dan diharapkan pada saat ini penyelidik telah ada data collection data collection, data-data yang ada, dan hari ini kita cuba untuk menganalisis data dan juga data analysis and presentation presentation data yang ada, and then last sekali kita nak interpretation and reporting. Jadi kalau kita lihat di sini proses-proses ini adalah proses yang saintifik yang perlu kita ikuti untuk mendapatkan data, dan kajian-kajian yang kita jalankan tu prosesnya mengikut kepada penyelidikan.
Jadi apabila kita dapat data, kita dapat data ni dapat dari mana? Dapat daripada makluman, daripada rekod, daripada kajian yang kita buat, kajian yang kita baca dan daripada pemantauan. Semua ni adalah merupakan data lah. Semua data yang kita dapat, pemerhatian kita, Okey, data ini akan dianalisis. Jadi analisis yang terlibat adalah analisis statistik. Jadi untuk analisis statistik ni kita kena pertimbangkan perisian apa yang kita nak guna dan yang paling penting tujuan apa sebenarnya. Soalan objektif, persoalan kajian apa yang hendak dijawab. Daripada persoalan kajian yang ada itu, maka kita akan tahu kita akan gunakan kaedah mana untuk analisis statistik data yang kita ada. Jadi dan kita kena tahu juga jenis data kita. Apa data yang kita ada? Data nominal, data ordinal ataupun data nisbah. Ataupun data selang. Itu penting sebab bila kita tahu jenis data kita tu, maka kita nak senang nak tahu nak guna yang mana satu statistik yang betul-betul sesuai. Dan hasil daripada statistik ini, maka kita akan dapatan akan terhasil. Dapatan ini akan memberikan kita keputusan kepada kajian kita, and then hasilnya perubahan kepada amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, pengumpulan data dan kajian dalam kajian tindakan Okey, masuk terus kepada pengumpulan data dalam kajian tindakan. Dalam kajian tindakan, data boleh dikumpulkan daripada soal selidik, menggunakan soal selidik, melalui temu bual, melalui pemerhatian, melalui ujian dan juga analisis dokumen. Jadi mana-mana data boleh dikumpulkan daripada cara-cara di sinilah. Yang pertama, kalau kita tengok pada soal selidik, bentuk soalan bagi soal selidik, kita ada soalan tertutup dan juga kita ada soalan terbuka. Ini soalan tertutup, penyelidik boleh gunakan dichotomous, iaitu ya atau tidak. Jawapan dia ya atau tidak, betul atau salah, betul atau salah. Ini merupakan contoh bagi skala nominal lah, betul atau salah. Okey, dan yang kedua, skala Likert yang biasa kita guna, sangat setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju, sangat setuju Ini contoh bagi data yang dikatakan sebagai data ordinal. Ordinal ni maknanya data tu tersusun, order daripada bawah sampai ke atas. Okay, dan yang ketiga, skala perbezaan semantik. Skala perbezaan semantik, kita boleh lihat contoh dia dalam soal selidik yang kita minta pelajar jawab untuk menilai kita di college. Ini contoh menggunakan skala tidak berkesan 1 sehinggalah skala 8. Yang paling 8 ni, paling akhir adalah berkesan. Ini contoh dia panggil skala perbezaan semantik. Dan yang keempat, bentuk soalan yang boleh kita sediakan untuk soal selidik iaitu susunan mengikut keutamaan. Contohlah kan, kita bagi ranking. Mana satu yang kamu suka belajar dalam kuliah, dalam tutoran, dalam amali ataupun belajar secara sendiri. Jadi pelajar akan labelkan di situ 1, 2, 3, 4. Itu maknanya susunan mengikut keutamaan. Dan yang kelima, maklumat yang perlu ada dalam soal selidik ni iaitu maklumat demografi. Demografi ni sebenarnya bergantung kepada keperluan kita. Contoh di sini saya bekalkan jantina,
Saya nak tahu pelajar tu lelaki ke perempuan, umur dia berapa. Mungkin di matrik umurnya tak menjadi masalah, umur tu sama ya, peringkat sosioekonomi dan sebagainya. Boleh juga masukkan mungkin pengalaman pelajar untuk, contohnya untuk kajian yang kita buat, contohnya pembelajaran secara kendiri lah. Berapa tahun dah dia mulakan pembelajaran secara kendiri. Jadi boleh masukkan maklumat ni, maknanya bergantung kepada kajian yang kita nak jalankan. Demografi, maklumat demografi ni berapa banyak, dia punya variable betul pada tengok Ustaz. Kita punya variable kita lah dan kajian yang kita laksanakan. Dan yang kedua, soal sindik ini juga boleh terdiri daripada soalan terbuka. Soalan terbuka. Contoh kita tanya, adakah anda faham apa yang saya pensyarah ajar, atau adakah bolehkah anda memberikan komen mengenai pengajaran saya pada hari ini. Jadi student jawab soalan itu, soalan secara terbuka. Ini yang pertama, soal selidik lah yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan data dalam kajian yang kita jalankan. Dan yang kedua, temu bual. Temu bual ni adalah, biasanya temu bual ni adalah interaksi face to face lah, face to face. Tapi dalam sekarang keadaan COVID-19 ni susah nak interaksi face to face, jadi atas talian pun dibenarkan. Jadi daripada temu bual ini kita akan dapat maklumat yang mendalam dan juga kita akan dapat meneroka responden kita lah dengan lebih lagi dengan soalan-soalan yang kita bekalkan. Jadi untuk teknik temu bual ni ada 3, teknik secara berstruktur, teknik separa struktur dan teknik tidak berstruktur. Berstruktur ni bermakna daripada awal lagi kita dah setkan dah soalan tu. Berapa soalan kita nak tanya, apa soalan kita nak tanya. Itu berstruktur. Dan yang kedua, separa struktur lah. Separa struktur ni kita hanya sediakan soalan yang paling utama, satu soalan je, soalan utama. Soalan kedua, ketiga tu adalah soalan yang keluar daripada jawapan yang diberikan oleh responden kita. Itu makna separa berstruktur. Soalan mula-mula je, main je soalan tu adalah yang kita reka daripada awal. Yang lain tu kita berasaskan kepada jawapan yang diberikan oleh semasa temu bual dengan responden. Dan yang ketiga, soalan yang tidak berstruktur, maknanya memang kita tak nak jumpa ni, tak ada. Kita tak letakkan soalan apa-apa, pergi terus tanya dia. Tapi tidak berstruktur ni kurang baik lah. Ditakuti bila kita buat temu bual tu terlupa. Bila terlupa, nak jumpa buat temu janji lain susah jadi paling baiknya adalah berstruktur dan separa struktur. Itu di bawah temu bual, sedikit sebanyak maklumat di bawah temu bual. Dan yang ketiga, data yang kita kutip atau data yang kita kumpulkan boleh daripada pemerhatian. Okey, bagaimana daripada pemerhatian tu kita akan meneliti situasi ataupun kejadian secara kritikal. Contohlah kan, kita nak observe pelajar, contohnya nak tengok skill apa, kemahiran dalam menggunakan alat-alat radas. Jadi kita nak tengok skill dia, skill manipulatif dia. Jadi kita tengok dia buat, kita kena lihat lah. Pelajar buat, jadi kita sediakan rubrik, jadi kita catat di situ. Pemerhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pemboleh ubah ataupun aspek yang kita nak kenal pasti. Itu kita boleh lihat
Contoh kajian yang saya berikan tadi iaitu nak melihat kemahiran pelajar menggunakan alat radar STI makmal. Jadi bila kita tengok pelajar guna, kita nampaklah pemerhatian. Okey, kalau kata tak boleh lihat macam tu, maka kita boleh rakamkan dia. Rakamkan pun boleh. Ya, daripada rakaman tu balik di rumah, maka kita analisis balik, lihat balik. Apa yang pelajar buat, adakah kemahiran manipulatif dia, kemahiran proses sains dia tu dapat dilaksanakan dengan baik. Itu yang ketiga, mengenai pemerhatian. Dan yang keempat, melibatkan ujian pra dan ujian pos. Ujian pra dan ujian pos ni biasanya kajian-kajian yang dilaksanakan melibatkan konten lah. Contoh, kajian matematik untuk melihat pencapaian pelajar dalam topik algebra. Jadi kita ada ujian pra dan ujian pos. Ujian pra, ujian pos ni adalah ujian konten. Nak comparekan. Comparekan pra dan pos, dan bila nak comparekan mestilah dalam skop yang sama. Contoh nak uji topik algebra, jadi ujian pra pun skop yang sama diuji, dalam ujian pos pun skop algebra yang nak diuji diberikan juga. Jadi kalau kita tengok untuk ujian pra dan ujian pos ni yang sama, boleh nak guna soalan sama, tak ada masalah, tapi make sure kita ubah suai kedudukan soalan tu. Soalan 1 jadi soalan 5, soalan 3 jadi soalan 2, ubah ya. Ataupun kalau tak nak, ada banyak bank soalan, boleh gunakan soalan yang berbeza, tapi make sure skop tu adalah dalam lingkungan yang kita tetapkan, yang kita nak uji. Itu adalah ujian pra dan ujian pos. Dan yang kelima, bagaimana nak mendapatkan data, iaitu daripada analisis dokumen. Penyelidik boleh juga menganalisis, contohnya daripada diary atau jurnal. Ini bergantunglah kepada tajuk kajian masing-masing. Apa kajian yang penyelidik laksanakan, mahu laksanakan ya. Analisis dokumen, sukatan pelajaran, dan nak tengok kan adakah sukatan pelajaran nak compare kan, adakah dia memang ikut sukatan pelajaran ataupun tidak, buku rancangan mengajar harian ya, dan kertas peperiksaan dan ujian bulanan. Ini boleh kita dapatkan data daripada kertas peperiksaan dan ujian bulanan. Okay, analisis dokumen ni boleh juga kan. Kalau macam di matrik ni biasanya bila kita pergi marking sewaktu COVID belum datang lagi, biasanya kita pergi marking kan. Jadi marking tu kan dia panggil apa ya, kita compare kan setiap matrikulasi, kolej matrikulasi tu ada dia punya kekuatan, ada dia punya kelemahan. Jadi boleh comparekan lah dengan hasil secara keseluruhan. Itu dipanggil sebagai analisis dokumen. Jadi kelima-lima ini boleh digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data kajian yang dijalankan. Okey, beralih daripada data, kumpul-kumpul data, jadi analisis data. Sekarang saya masuk pada analisis data. Jadi analisis data boleh dilakukan secara manual. Manual ni maknanya contoh, saya nak tahu peratus, saya kira lah peratus satu-satu. Contoh, peratus berapa bilangan bahagi dengan jumlah kali 100. Itu secara manual. Dan yang kedua, kita gunakan SPSS. Doktor, satu soalan doktor. Ya, Encik Soma. SPSS ni apa maksud dia? SPSS ni, siapa tahu ya apa maksud SPSS? Siapa tahu apa maksud SPSS? Tak ada yang tahu?
SPSS. Pernah dengar? Memang semua tak pernah ni ya. Tak pernah dengar. SPSS. Pernah dengar doktor tapi tak ingat apa dia punya ni short stand for apa. Siapa boleh bantu SPSS? Apa sebenarnya nama panjang SPSS ni? Doctor, statistical package for the social science. Ya, betul. Dia sebenarnya adalah statistik untuk inilah kita masukkan data-data dalam itulah. Jadi SPSS ni adalah satu perisian yang ada, kita boleh analisiskan data yang data yang paling minimal lah. Minimal ni maknanya contoh saya nak cari mean, nak cari mode, nak cari median data yang simple saya boleh analisis sehinggalah data yang melibatkan hubungan antara variable yang digunakan. Jadi SPSS ni memang amat berguna lah, kita boleh guna dalam menganalisis data dengan pelajar-pelajar kita. SPSS ni statistical Okey, apakah sebenarnya peranan statistik tu? Kenapa perlu ada statistik? Statistik ni dia melibatkan, disebut statistik, dia adalah melibatkan pengumpulan maklumat. Sorry doktor. Doktor minta orang lain mute mereka sendiri sebab sangat bising. Boleh minta tolong mute. Yang lain mohon yang mungkin tak nak bertanya soalan boleh mute ya. Yang nak bertanya soalan boleh buka mikrofon. Terima kasih. Okey, apakah sebenarnya peranan statistik ni? Okey, statistik ni peranan dia kita kumpulkan data. Daripada data tu dia akan jadi data rawak. Kita kumpul banyak data. Okay, kemudian daripada data itu kita akan analisis dia. Dapat hasil analisis itu barulah kita boleh buat keputusan. Dapat hasil yang lebih bermakna. Ini sebenarnya statistik ni adalah rangkuman daripada data science. Kalau sekarang lah siapa yang buat master mungkin ada satu course yang dia panggil data science. Science data, analisis data, dan koleksi prosedur mengumpulkan data bagi membuat keputusan. Bila dia statistik tu maknanya memang ada kaedah saintifik nak kumpulkan data dan nak menganalisis dia supaya kita dapat hasil tu hasil yang betul-betul bermakna dan betul dengan analisis yang kita buat. Jadi bidang pengajian yang melibatkan proses pengumpulan, analisis, persembahan data dan menafsir data untuk mendapatkan keputusan tu dikenali sebagai statistik. Daripada data awal, data yang rawak tu, kita proses data tu, kita analisis dia dan kita dapat tafsir data tu, itu adalah statistik. Dan statistik ni dia akan melibatkan analisis nombor. Nombor yang ada tu kita analisis, bermain dengan nombor lah, kuantitatif. Okay. Jadi daripada kita collect data, kemudian kita akan analisis. Mesti ada data. Kalau tak ada data, tak boleh nak analisis. Jadi dalam kajian yang kita buat tu penting ada data. Bila dah ada data tu insya-Allah akan datang lahirnya cara nak menulis macam mana. Tapi mesti ada data dulu. Yang penting objektif dulu. Ada objektif, boleh kutip data and then analisis.
analisis, and then kita presentkan benda tu, persembahkan data tu, dah analisis tadi dapat hasil dia, and then kita boleh interpret dia, tafsirkan dia. Apa sebenarnya hasil yang kita dapat tu. Okay, inilah bantu untuk buat make informed decision. Daripada proses, inilah dikata sebagai proses sains. Pendidikan tu satu proses sains. Ada dia punya method-method dia. Kena ada data, analisis dia, present dia dan interpret dia. Kalau sampai tengah jalan tak siap, dia tak jadi. Jadi alhamdulillah kalau dah ada data tu teruskan. Kalau tak ada, insya-Allah lepas ni boleh collect data and then kita bantu untuk analisis. Daripada situ, bila kita dah ada data, kita dah tahu statistik kita, apa yang kita nak buat. Jadi sekarang pemilihan ujian statistik adalah penting. Ada data, kena tahu data tu sebenarnya data jenis apa. And then ujian mana yang kita nak guna. Jadi ianya akan melibatkan soalan kajian. Soalan kajian kita lah, objektif kita. Kita nak buat kajian tu untuk apa. Dan objektif kajian ni akan membantu kita untuk memilih ujian-ujian statistik yang bersesuaian dengan data yang kita ada. Jadi jenis data itu penting. Data kita ada 4 jenis data. Data nominal, data ordinal, data selang dan data nisbah. Ada 4 Jadi hasil daripada sini, kalau kita pilih data kita betul, ujian statistik kita betul, maka dapatan yang betul lah. Dan hasilnya boleh buat kesimpulan, dan daripada kesimpulan tu lahirlah keputusan yang kita dapat. Jadi untuk statistik ni kita ada 2 cabang. Pertama deskriptif dan yang kedua inferensi. Dah faham kan statistik tu maksud apa ya? Kita bermain dengan data yang kita ada. Daripada data rawak sehinggalah dia boleh dianalisiskan, boleh ditafsirkan, maka itu adalah statistik. Jadi statistik ni dia akan melibatkan 2. Pertama deskriptif, ada 2. Statistik ni melibatkan 2. Pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensi. Okey, apakah itu statistik deskriptif? Okey, deskriptif ni dia statistik yang menghuraikan ciri-ciri variable. Dia tak nak lihat perhubungan. Ada hubungan tak antara variable? Tak, dia hanya nak menghuraikan variable yang ada. Variable ni contoh variable tu kita boleh lihat di sini. Contoh dia ketinggian, kecerdasan, berat, ataupun kita nak tengok variable dari kategori. Variable ataupun pemboleh ubah benda yang sama. Nak tengok kategori jantina, judul buku, jenis sekolah. Contohlah kajian saya nak tengok je jantina lelaki dengan perempuan ni, lelaki dengan perempuan ni dengan kaedah mereka belajar. Jadi nak menghuraikan ciri-ciri variable, nak tengok adakah jantina tu mempengaruhi cara pembelajaran pelajar lelaki, pelajar perempuan. Okey. Statistik deskriptif ni adalah meringkas dan mempersembahkan data dengan menggunakan nombor. Deskriptif menggunakan nombor lah, sama juga dengan inferensi, nombor juga. Okey, contoh dia, data sama ada dari pemboleh ubah kuantitatif. Kuantitatif ni yang kita boleh kira. Ada dia punya bilangan. Ketinggian, nak tengok ketinggian berapa tinggi dia, kecerdasan dia, apa kecerdasan dia ni, and then berat dia, berapa berat dia. Atau daripada pemboleh ubah kategori, nak tengok dia punya jantina dia, lelaki ke perempuan, sekolah dia sekolah jenis apa.
Yang simple aja kita nak tengok. Ya. Okay, data yang dikumpulkan ini akan diproses dan disusun dalam bentuk yang mudah dibaca dengan menggunakan pelbagai cara seperti kita buat graf daripada SPSS, adanya graf, jadual dan juga carta. Jadi bila kita buat statistik deskriptif, analisis deskriptif ni, statistik secara deskriptif, apa yang kita dapat? Kita boleh tahu frekuensi. Kalau penyelidik nak tahu berapa kerap pelajar ni, berapa orang, frekuensi kita boleh lihat, mid, mood, median, sisihan piawai, peratusan, skor Z, variance dan ada lagi tambahan ya. Jadi semua ni boleh kita lihat dengan cara menggunakan statistik deskriptif. Kalau ada SPSS, maka kita akan cari statistik deskriptif untuk analisis. Jadi boleh kira frekuensi dan boleh kira semua yang ditulis di sini. Jadi ringkasnya statistik deskriptif ni dia menguraikan ciri-ciri variabel yang digunakan. Contoh variabel tu ataupun pemboleh ubah di sini adalah pemboleh ubah kategori dan juga pemboleh ubah kuantitatif. Itu statistik deskriptif. Okey. Ini contoh Okey. Contoh, kita kutip data dalam kajian ini, markah ujian yang dikumpul. Okey, pelajar lelaki saya ada sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 14 orang. 14 orang ya. Pelajar perempuan pun 14 orang. Ini jumlah markah. Kita kumpul ni, macam kita lah. Kita kutip ujian kan daripada pelajar, kita bagi pelajar ujian dan kita ada markah dia. Okey, ada jantina di sini, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Kita listkan markah dia. Jadi, cuba penyelidik fikirkan, kalaulah data ni dipersembahkan kan. Kita kutip data ni. Lepas tu kita nak buat apa? Apa nak compare dengan data rawak ni? Bagaimana hendak memudahkan bacaan dan memberi makna kepada markah yang dikumpul. Itu sebab hasil dia tu keluarnya statistik deskriptif. Dia nak mudahkan bagi kalau orang yang tak faham pun tengok yang ni tak tahu ni macam mana nak ni, bila dikeluarkan dalam bentuk deskriptif maka senang untuk kita baca. Kalau bukan orang-orang statistik pun maka dia tahu diubah macam mana daripada markah rawak ini menggunakan statistik deskriptif, maka saya boleh buat begini. Analisis dia apa? Jantina, variabel dia lelaki, perempuan. Okey, and then ada markah. Markah. Cuba tengok kita comparekan. Mana lebih bermakna? Data di sebelah kiri ini ataupun data di sebelah kanan? Kan yang ini hanya dapat markah rawak, tak tahu mana satu paling tinggi, mana satu paling rendah, and then macam mana nak tahu adakah lelaki ini min dia lebih bagus daripada min perempuan. Jadi kita gunalah statistik deskriptif. Bila guna statistik deskriptif ini, cuba dia bagi kesimpulan dia, lelaki 14 orang, 14 orang. Dia bagi summary. Ini data mentah kita. Ini ditukar dalam bentuk summary. Hasil dia, okey, lelaki 14 orang. Ini senang nak baca, 14 orang. Oh, lelaki minimum markahnya 44. Paling rendah 44. Perempuan paling rendah 40. Okay. And then maksimum, maksimumnya sama. 83. Jadi kalau kita tengok, pelajar lelaki dengan perempuan ni markah untuk ujian kali ni maksimum sama aras, minimum nampaknya perempuan lebih rendah daripada lelaki. And then min yang kita dapat. Min adalah purata yang kita dapat. Maknanya bagi pelajar lelaki min ni, purata ni 62.
Jadi maknanya kita boleh tengok balik markah kat sini. Bila 62 min, jadi makna yang bawah daripada 62 tu, bawah daripada 62 maknanya pada kita dia tak capai target lah yang ditetapkan, 62. Dan bagi perempuan 59 min dia tu kiranya purata dia, dan juga median tu untuk penengah dan sisihan piawai. Sisihan piawai ni kita boleh lihat serakan dia besar ke tak. Adakah dia terserak secara luas ataupun dia terserak secara kecil untuk sisihan piawai. Jadi bila kita lihat, apabila kita menggunakan data statistik deskriptif, maka data tu lebih bermakna bagi kita dikomparekan dengan data yang ada ni, data asal ni. Data asal ni rawak, tapi kalau bagi kepada bukan penyelidik mungkin hanya boleh tengok data ni, tapi tak boleh nak analisis. Tak tahu nak buat apa dengan data. Tapi bila kita analisis dia menggunakan statistik deskriptif, maka dapat hasil yang lebih bermakna. Jadi bila deskriptif ni, saya tak boleh cakap, contoh saya tak boleh cakap lelaki adalah lelaki lebih pandai daripada pelajar perempuan. Saya tak boleh buat analisis macam tu. Saya hanya boleh cakap deskriptif ni, kita hanya boleh cakap apa yang tertera je. Pelajar lelaki mendapat minimum markah 44, pelajar perempuan mendapat markah 40. Saya tak boleh buat kesimpulan yang lebih. Sebab deskriptif ni dia tidak menguraikan data dengan lebih lagi. Hanya boleh huraikan apa yang tertera di situ. Maksimum pelajar lelaki dan perempuan mendapat markah maksimum yang sama. Itu je yang kita boleh huraikan. Tak boleh huraikan perhubungan lah, sebab deskriptif tidak melibatkan sebarang perhubungan. Okey, boleh nampak daripada data itu, sebab statistik ni penuh bermakna. Daripada data rawak dapat data yang lebih bermakna. Banyak data yang boleh dianalisis. Okey, yang kedua, statistik inferensi. Statistik inferensi ni dia statistik yang menghuraikan perhubungan antara variabel. Variabel ni pemboleh ubah. Ini kira macam statistik yang lebih up lagi lah, lebih tinggi lagi. Statistik deskriptif ni bawah sikit. Sebab dia menganalisis data-data yang basic. Tapi kalau statistik inferensi ni dia dah up lebih tinggi lagi lah. Kenapa? Sebab dia nak tengok hubungan antara pemboleh ubah yang kita bekalkan. Jadi statistik inferensi ni iaitu membuat inference mengenai sesuatu populasi dengan berdasarkan data yang dikumpul dari satu kumpulan yang lebih kecil sampelnya. Okey, jadi statistik inferensi ni statistik yang lebih tinggi lagi level dia. Kerana apa? Kerana daripada sampel yang kecil tu dia boleh buat generalisasi, sebab dia buat perhubungan, ada perhubungan. Okey, sampel yang dipilih mempunyai ciri-ciri yang sama dengan populasi dan menggunakan kaedah statistik yang mengambil kira faktor ralat dan perbezaan sampel dengan populasi. Jadi bila nak gunakan statistik inferensi ni, biasanya ada dia punya syarat-syarat. Contohlah, saya nak gunakan ujian T, minimum mesti 30. Kalau compare, bila statistik deskriptif, dia tak ada, tak kisah berapa banyak you all nak, pelajar you all berapa, teruskanlah. Okey, nak peratus, nak min,
Tak ada masalah. Tapi bila masuk inferensi dia ada syarat-syarat dia lah. Paling-paling kurang untuk ujian T mesti ada 30 sampel. Baru boleh buat ujian T. Boleh kalau penyelidik runkan ujian T. Tapi maknanya tak dapat apa-apa makna lah. Ujian tu sebab ujian yang tak valid. Jadi biasanya untuk ujian T, ujian ANOVA, KAI kuasa 2, ujian korelasi Pearson ni biasanya kita menggunakan data yang lebih banyak. Minimum tu mesti 30. Okay, dan ujian T ni kalaulah kata kita nak tengok perbezaan antara skor pelajar lelaki dan pelajar perempuan, kita boleh gunakan ujian T lah. Ujian T ni pun ada 2-3 ya. Ada beberapa ujian T, and then ANOVA pun sama ya. Ujian ANOVA ni kita nak tengok perhubungan antara variable. Jadi ANOVA, Markova ni sekiranya lebih lah daripada 3 atau 4 pemboleh ubah, jadi kita akan gunakan Markova. Pemboleh ubah tu contohlah macam kita nak tengok jantina dengan pencapaian pelajar. Jantina dengan cara pembelajaran pelajar. Dan ujian KAI kuasa 2 kita gunakan juga, dan ujian korelasi Pearson ni kita nak tengok hubungan. Adakah terdapat hubungan antara pemboleh ubah A dan pemboleh ubah B? Adakah pemboleh ubah B memberi kesan kepada pemboleh ubah A? Jadi untuk statistik inferensi ni dia statistik yang lebih tinggi, dan dia juga bergantung kepada data lah. Sama ada data kita nominal, ordinal, skala ataupun nisbah. Jadi kena tengok juga pada data. Okay, itu adalah statistik inferensi. Dalam SPSS banyak ya penyelidik, para penyelidik, kalaulah kata kita ada SPSS, memang kita boleh terus tengok kita punya statistik inferensi, tekan statistik inferensi, dia akan keluar ujian-ujian yang ada. And then kalau tengok statistik deskriptif, dia akan keluarlah nak frekuensi ke kita pilih nak run frekuensi atau kita nak run mean, mode, median dan sisihan piawai lah. Kita boleh lihat dengan mudah. Kenapa? Sebab kalau kata kita menggunakan Excel kan, kita boleh dapat mean, median, mode, sisihan piawai pun serasa boleh dapat. Tapi untuk yang lain-lain tu, contoh macam ujian T, ANOVA tu tak dapat lah melalui Excel. Jadi mudahnya menggunakan SPSS. Okey. Jadi bermakna di sini statistik inferensi ni daripada populasi yang besar, ya, kita ada jumlah yang besar, kemudian kita boleh sebab ciri-ciri dia sama, kena ciri-ciri yang sama populasi ni, maka kita ambil sampel yang kecil. Okey, kita buat analisis ya. Populasi ini populasi yang besar, jadi ambil sampel yang kecil tapi ciri-ciri dia sama. Ciri-ciri yang sama. Contoh, ini adalah Kolej Matrikulasi seluruh Malaysia, populasi dia. Ini adalah Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Kenapa ciri-ciri dia sama? Sebab pelajar dia sama. Ada aliran sains, ada aliran akaun. Ya? Jadi kita daripada dapatan sini ya, hasil dapatan ni boleh dibuat generalisasi. Generalisasi maknanya apa yang dia dapat tu, hasil dia boleh kata ini menunjukkan bahawa apa yang dibuat tu menunjukkan sebahagian daripada ciri-ciri pelajar matrikulasi. Sebab dia ada hubungan, dia kaji hubungan, dan juga kenapa dibenarkan macam ni disebabkan oleh ciri-ciri populasi ni juga, dan ciri-ciri sampel ni adalah yang sama. Ini berbeza dengan statistik diferensi.
Diferensi tak boleh buat generalisasi sebab dia hanya data-data asas sahaja. Dia hanya menunjukkan peratusan untuk kumpulan itu sahaja, kumpulan yang kita buat tu saja. Okey. Dan yang kedua, statistik inferensi ni daripada markah yang dikumpulkan ni. Okey, bila statistik inferensi, cuba tengok soalan yang diletakkan di sini. Apakah interpretasi yang boleh dibuat berdasarkan kepada markah ujian sampel? Apakah interpretasi yang boleh dibuat? Berbeza kan dengan yang tadi, yang deskriptif tu dia hanya boleh memberikan kita analisis secara data-data asas, tapi yang ini apakah interpretasi yang boleh dibuat berdasarkan kepada markah ujian sampel. Jadi interpretasi ni kena buat, biasanya kita comparekan skor lah untuk inferensi. Mungkin boleh buat kalau inferensi ni melihat perbezaan antara markah pelajar lelaki dan markah pelajar perempuan. Jadi nak tengok perbezaan mesti kena buat skor. Daripada skor tu mungkin kena cari nisbah dulu. Daripada nisbah tu baru boleh comparekan. Jadi di sini memperlihatkan bahawa statistik inferensi ni boleh memberikan kita analisis yang lebih mendalam lagi, atau boleh beri kita analisis hubungan yang wujud di antara pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Bila kita buat analisis statistik inferensi, kita boleh bagi tahu nanti ni, kita boleh buat perbezaan antara lelaki jantina, perempuan dan lelaki dengan markah ujian yang dikumpulkan. Boleh comparekan dia. Okey, kemudian skala dan juga ujian statistik. Okey. Bagi mungkin yang tak pernah kenal mengenai skala ni, skala yang digunakan dalam SPSS, pertama adalah skala nominal. Skala nominal ni adalah skala iaitu aras yang paling rendah sekali, paling bawah sekali dan tiada magnitude. Tujuan dia adalah untuk memberi pengkelasan ataupun pengenalan. Contoh dia kalau sebut skala nominal ni, contoh dia jantina. Jantina ni ada dua je, ada tiga lah jantina. Lelaki, perempuan dan juga contoh tak tahulah. Contoh ada tiga kan. Jadi saya tak boleh susun dia ikut mana lebih tinggi, mana lebih rendah kan. Jadi dia tak ada susunan. Jadi itu sebab dia dipanggil data yang paling rendah sekali. Dia tak boleh dikomparekan lelaki perempuan. Ataupun apa lagi umur 13, 14 ataupun nombor kad pengenalan, susun ikut nombor kad pengenalan. Jadi tak ada tak boleh comparekan jantina, lelaki, perempuan tak tahu. Okey, nombor kad pengenalan 74, 75, 85 bermula depan dan jenis sekolah. Contoh jenis sekolah kan, jenis sekolah, sekolah agama, sekolah berasrama penuh, sekolah harian. Jadi tak ada nak membezakan dia, level-level untuk membezakan dia. And then kod buku, contoh ni kod buku, labelkan kod 1 untuk buku akademik, kod 2 adalah untuk buku-buku sastra. Jadi maknanya dia tak ada selanjar, tak ada antara lelaki dengan perempuan tu, tak ada skala selanjar. Dia hanya lelaki perempuan dan tak tahu. Tak boleh dikelaskan. Jadi itu adalah aras yang paling rendah. Dan yang kedua, bila data-data tu ataupun pemboleh ubah itu
boleh disusun secara selanjar. Selanjar ni bermakna dia boleh disusun daripada nilai yang rendah kepada nilai yang lebih tinggi, maka dia termasuk dalam skala ordinal, dalam skala ordinal, skala sela dan juga skala nisbah. Kalau dia boleh disusun, ya. Contoh ordinal, ya. Pengkelasan mengikut pemeringkatan tinggi kepada rendah lah. Contoh pelajar ni dikelaskan kepada 3. Pencapaian dia rendah, pencapaian sederhana, pencapaian tinggi. Ini ordinal ni, order, disusun ikut order. Rendah, sederhana, tinggi. Okey, ada order. Jadi dia ni, order ni, skala dia lebih tinggi daripada nominal. Nominal ni tak ada order, kat bawah je sekali ranking dia. Okey, dan yang kedua, nombor menunjukkan kuantiti. Nombor tu menunjukkan kuantiti. Contohlah, ya. 1 untuk rendah, 2 untuk sederhana, 3 untuk tinggi. Ini kita labelkan nanti. Masa dalam SPSS kita masukkan data, kita labelkan dia. Jadi itu sebab dia panggil ordinal, sebab ada susunan dia daripada rendah ke atas. Okey, dan yang kedudukan dalam kelas, contohlah kedudukan dalam kelas, penarafan, kemahiran bertutur, okey, and then ranking dalam kelas. Okey, dan pendapat setuju tak setuju, itu pun masuk dalam ordinal juga, skala ordinal. Contohlah, sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Itu skala Likert, ya. Skala Likert boleh diletakkan di bawah ordinal sebab dia ada susunan dia lah daripada bawah kepada atas. Ini kena tahu sebab nanti di sini, ya. Kenapa perlu tahu di sini? Untuk pemilihan ujian statistik. Okey. Dan kemudian yang ketiga, sela interval dan juga nisbah. Okey, sela interval ni nombor menunjukkan kuantiti ataupun magnitude. Di sini untuk ordinal dengan nominal, nombor tu sebenarnya contoh, ya. Okey, saya boleh labelkan rendah, sederhana, tinggi. Untuk ordinal ni, ya, saya boleh labelkan rendah, sederhana, tinggi. Rendah saya boleh labelkan kosong. Kosong dalam SPSS saya, kosong. Sederhana 1, tinggi 2. Jadi sebab kosong tu tak ada makna. Kosong tu cuma nak labelkan dia je. Nak labelkan aras dia, aras kosong 1, 2. Tapi dia tak ada value kosong tu. Tapi bila masuk pada sela, interval dan juga nisbah ataupun ratio, nombor menunjukkan kuantiti atau magnitude. Kalau kosong tu ada nilai kosong tu, mak dapat kosong lah. Markah dia kosong. Markah dia kosong. Skor. Jarak sekata antara nombor. Jarak sekata ni, sela dia. Contoh, 2.2, 2.3, 2.4. Okey. Contoh di sini dibekalkan suhu boleh. Okey, markah ujian dan juga IQ lah. Ada markah dia, ada sela markah dia lah. Okey, contoh markah dia daripada pelajar-pelajar yang menjawab soalan IQ daripada nilai kosong. Nilai kosong tu skor dia dapat 0 sehingga 30. 0 sehingga 30. 0 sehingga 30 adalah contohnya analisis tu menunjukkan pelajar-pelajar ini banyak terlibat dengan verbal. IQ, contoh IQ. Jadi ada value dia. Kosong tu membawa nilai. Ya, untuk ordinal dan nominal kosong tu tak ada nilai. Kosong tu digunakan untuk menanda sahaja. Okey. Jadi ada magnitude yang sama
jarak sekata antara nombor. Kebiasaannya dia akan bagilah contoh skala 0 hingga 30, 31 hingga 50. Jadi ada value dia. Dan skor 0 tu ada nilai. Nilai sifar arbitrari, tiada sifar mutlak lah. Jadi maknanya sifar tu ada value lah. Okay. And then untuk nisbah, nombor menunjukkan kuantiti, nombor tu amat penting. Jarak sekata antara nombor sama ya, jarak sekata antara nombor ada julat dia, value dia. Skor dia berapa, daripada berapa ke berapa. Berat, tinggi, pendapatan lah. Ini contoh lah. Contoh ya, berat, tinggi dia, pendapatan dia. Berat dia berapa, daripada 0, value 0 tu kepada 10, berapa kita labelkan. And then nilai sifar menunjukkan tiada ya. Dalam nisbah tiada nilai sifar lah, sebab dalam matematik kan nisbah tak ada kosong ya. Okey. Jadi dari sini bila kita dah tahu nominal, ordinal, sela dan juga nisbah, maka kita boleh lihat kepada pemilihan untuk ujian-ujian statistik. Kita tengok sini jenis ujian statistik kita ada 2, nominal dan ordinal, and then sela dan nisbah. Nominal dan ordinal ni adalah bukan parametrik lah. Bukan parametrik ni maknanya kita buat analisis secara deskriptif. Deskriptif. Sebab apa? Sebab melibatkan data nominal dan ordinal. Data ni tak ada skor. Dia melibatkan jantina, KP, skala Likert ya. Kalau gunakan skala Likert maka dia adalah bukan parametrik. Tapi bila data itu melibatkan data sela dan nisbah, maka kena gunakan analisis parametrik. Ada 2, satu parametrik dan satu bukan parametrik. Kena tengok parametrik tu sebab apa dan bukan parametrik tu sebab apa ya. Sebab apa yang digunakan. Okey, jadi ini pemilihan ujian statistik. Seorang pengkaji mengumpul data daripada sekumpulan responden. Responden ada sebanyak 20 orang dalam kajiannya untuk menyelidik sama ada terdapat perhubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar, independent variable, jantina, bangsa dan sasya. Dia mention ya, kalau jantina, bangsa dan sasya, pemboleh ubah tidak bersandar, dengan pemboleh ubah bersandar, dependent variable, yang pemboleh ubah bergantung lah ni ya. Pemboleh ubah bersandar di sini adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja Okey, yang tidak bersandar, tak bersandar ni jantina, bangsa dan juga sasyah. Dan pemboleh ubah bersandar adalah kepuasan kerja. Dalam kajian ini, kepuasan kerja terdiri dari 5 aspek, iaitu kesesuaian gaji, suasana kerja, beban kerja, peluang kenaikan pangkat dan tempoh kerja harian. Data kajiannya dikumpulkan di bawah. Okey, kita sekarang ni kita ada sebanyak 20 orang responden. Responden ni apa data yang kita ada? Kita ada pemboleh ubah tidak bersandar iaitu jantina, bangsa dan sasyah. Dan pemboleh ubah bersandar yang kita ada adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ni ada sebanyak 5 iaitu kesesuaian gaji, suasana kerja, beban kerja, peluang kenaikan pangkat dan tempoh kerja harian. Data kajiannya dikumpulkan di bawah. Okey, ini dia. Sikan ke mana satu skala nominal? Cuba doktor, cuba. Boleh.
Jantina dan bangsa merupakan nominal Kenapa dia nominal ya? sebab dia boleh pilih dari either beberapa pilihan aja, either jantina perempuan lelaki. Bangsa mungkin ada 3 pilihan kot sebab dia 1, 2, 3 sahaja. Okey. Terima kasih. Betul itu skala nominal lah. Alhamdulillah. Makna dah kenal lah, doktor dah kenal lah skala nominal. Okey, yang kedua lah saya nak tanya. Hartini ada kat situ ke? Hartini ada? Puan Hartini ada? Tak ada? Cik Saiful ada? Puan Hartini dia jawab dengan chat. Mungkin dia punya mic ada problem kot. Oh, okey. Saya tak boleh buka chat, saya buka ni kan. Jadi besar, tak nampak pula chat. Okey, mana satu data ordinal di sini? Cik Saiful ada ke? Ada. Sekejap. Cik Saiful, boleh bantu Cik Saiful? Mana Ya. data ordinal ni? Ordinal, tak silap saya, kesesuaian gaji, suasana kerja, beban kerja, rekan pangkat dan tempoh kerja harian. Kenapa ya dia adalah data ordinal? Sebab dia ikut Likert scale kan. Ya. 1 sampai 5 tu. Okey, terima kasih Cik Saiful. Okey, itu adalah data ordinal lah. Order je, disusun ikut order. 1, 2, 3, 4, 5 jadi itu adalah ordinal lah. Okey, dan yang ketiga, siapa nak bantu? Mana satu data nisbah di sini? Ratio. Okey, ratio lagi. Okey, ratio. Nisbah. Rasanya Sasya. Sebab Sasya tu dia punya data tu semua macam tak sama. Mungkin ambil daripada skor. Purata ke apa ke, dapat point lah macam tu. Okey, betul. Terima kasih Dr. Rachel. Jadi itu adalah contoh bagi nisbah. Saya dulu pun tak tahu sebenarnya. Bila saya pakai buat aja. Jadi bila dah belajar baru saya tahu. Sebenarnya penting sebab nanti masa kita nak gunakan statistik kita tu statistik yang betul. Ya? Okey, jadi itu sebab kita kena tahu skala yang kita guna dulu. Daripada skala ataupun daripada data ni, data nominal, ordinal, nisbah atau selang ni, barulah kita dapat synchronize kan dengan ujian-ujian yang kita nak guna. Tapi kebiasaannya ujian-ujian ni banyak kita guna dalam kajian penyelidikan penyelidikan secara konvensional untuk kajian tindakan. Biasanya kita cuba buat yang simple lah, dia boleh menjawab soalan. Kalau dia boleh menjawab soalan, maka kita gunakanlah ujian-ujian yang bersesuaian untuk menjawab soalan kajian kita. Okey, jadi terima kasih bagi Dr. Rachel, Cik Saiful yang membantu menjawab soalan lah ya. Ini sebenarnya adalah task yang pertama. Okey, sebenarnya kalau ada SPSS, saya plan kalau ada SPSS saya nak minta masukkan data ni, kita akan buat bersama. Tapi ramai yang tak ada SPSS ya. Kalau nak, ialah kalau ramai yang ada, selepas ni kita akan masukkan data menggunakan SPSS. Okey, ini adalah jadual jenis data dan tujuan lah. Kita memang kena tahulah tujuan apa kita buat kajian tu supaya jenis data yang kita kutip tu adalah betul dan statistik yang kita guna adalah betul ya. Okey, contoh di sini tujuan dia nak menerangkan satu kumpulan. Okey, jenis data ni, contoh jenis data ni parametrik dan bukan parametrik lah. Kalau bukan parametrik ni,
bukan parametrik ni, mean SD ni kita tahulah, sisihan piawai, standard deviation ni, ini biasanya nominal. Data kita tu secara nominal, data nominal dan data ordinal. Jadi jenis data kita adalah data nominal dan ordinal. Kalau kita nak menerangkan satu kumpulan, kita ada data bukan parametrik. Oh, saya silap ni. Parametrik ni kita merujuk di sini ya. Okey, parametrik ni kita ada sela dan nisbah. Parametrik lah. Dan sela dan nisbah ni juga dia boleh jadi bukan parametrik. Ada dua keadaan lah ya. Dan satu lagi nominal dan ordinal ni memang confirm dia bukan parametrik. Jadi kalau saya buat kajian, saya nak terangkan tujuan kajian saya tu untuk menerangkan satu kumpulan ya. Kalau saya ada data parametrik, maknanya data saya ni adalah data sela dan nisbah, maka apa yang saya boleh buat, mean dan standard deviation. Saya boleh comparekan mean dan standard deviation lah ya, yang saya gunakan analisis mean dan standard deviation. Jadi kalau dia bukan parametrik, data dia tu bukan parametrik, maknanya mungkin data saya data nominal. Saya kutip data nominal dan ordinal daripada skala Likert, tapi saya nak terangkan juga, tujuan saya nak terangkan satu kumpulan. Jadi saya akan gunakan median. Nak buat analisis tu, gunakan median, interquartile range lah. Biasanya ni bila kita nak cari consequous panel, contoh kita ada 5 orang panel nak dapatkan persetujuan dia, kita guna skala Likert. Boleh guna skala Likert nak dapatkan persetujuan untuk panel-panel. Jadi kita kena gunakan median, interquartile range. Sebabnya data saya adalah data bukan parametrik. Okey, yang kedua, perbandingan satu kumpulan menggunakan satu nilai. Contoh satu kumpulan ni nak compare satu nilai je. Contoh nak compare lelaki dengan perempuan. Satu kumpulan ni, pelajar kelas hayat 5. Okey, saya nak compare lelaki dengan perempuan. Okey, kalau lelaki dengan perempuan, dia adalah nominal dan ordinal. Kalau bukan parametrik bukan parametrik, dia nominal ordinal. Jadi saya kena guna test dia, Wilcox test. Tapi kalau kata data saya tu adalah sela dan nisbah, contoh data sela dan nisbah, saya ada skor dia. Saya nak compare pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam satu kumpulan. Okey, saya boleh gunakan one sample t-test. Ini perbandinganlah satu kumpulan menggunakan satu nilai. Dan kalau saya ada dua kumpulan dalam kajian saya ni. Contoh hayat dan juga fizik. Dua kumpulan berbeza ni. Hayat dia punya pengetahuan lebih lagi daripada fizikal. Contoh jadi dua kumpulan berbeza, ini hayat, ini fizikal. Jadi kalau parametrik ni kena tengok data saya apa. Kalau parametrik maknanya dia bagi skor sela dan nisbah. Jadi saya kena gunakan independent t-test. Okey, dan kalaulah kata data yang saya ada tu bukan dalam bentuk skor, dua ni saya ada data bukan parametrik, maknanya nominal dan ordinal data tu. Jadi saya kena gunakan Mann-Whitney test. Mann-Whitney test lah. Jadi cari test yang betul-betul bersesuaian dengan data yang kita gunakan. Jadi kalau kata penyelidik nak comparekan, membanding dua kumpulan yang berpasangan, okey, t-test untuk parametrik, dan untuk bukan parametrik maka kita guna test
Wilcox zone test ya. Jadi ada beza dia lah ya. Tu sebab data tu ataupun skala tu penting. Okey, ini ada lagi lah kalau nak bezakan 3 atau lebih kumpulan berbeza, biasanya untuk yang buat master ataupun yang lebih lagi dia akan buat one way ANOVA lah, membandingkan 3 atau lebih kumpulan sekiranya data tu adalah data parametrik. Dan kalau bukan parametrik dia akan guna Kruskal Wild test. Jadi untuk cari korelasi ni hubungan. Apa hubungan antara variable ni dengan variable yang kedua? Korelasi dua variable untuk parametrik yang ada skor, sela dan nisbah, maka kita gunakan Pearson correlation. Dan kalau bukan parametrik, contoh dia ada skala Likert, dia guna data dia tu dia kutip skala Likert, maka kena guna Spearman correlation. Okey, dan yang seterusnya untuk kita meramalkan nilai dari variable lain yang diukur. Okey, kalau dia parametrik boleh gunakan simple linear regression ataupun non-linear regression lah sekiranya data tu adalah data parametrik. Data tu terdiri daripada skor. Dan kalau bukan parametrik, dia adalah bukan parametrik, dia adalah nominal dan ordinal data dia, maka saya kena gunakan non-parametric regression. Dia ada dalam buku semua. Bila kita nak buat ni, kita tentukan dulu data kita tu data apa. Pertama, make sure objektif kita. Objektif kita tu, daripada objektif kita, tujuan kajian kita apa. Dah tahu tujuan kajian kita, maka instrumen kita guna kena betul lah. Instrumen kita nak kutip data untuk menjawab tujuan kajian tu. Jadi bila instrumen tu betul, jadi data yang kita kutip tu data yang betul lah. Bila data yang ada tu, maka tengok data apa, daripada data tu boleh pilih ujian statistik yang bersesuaian untuk digunakan. Doktor? Ya? Maaf, Ya. saya nak minta maaf. Boleh. Saya Suwarna kat sini. Ya, Suwarna. Doktor boleh bagi contoh terus tak? Macam yang kumpulan-kumpulan tu kan mungkin macam confusing sikit apa yang kumpulan yang disebutkan ni kan. So bagi tahu step satu tu bila doktor explain, kalau bagi tahu contoh kumpulan tu. Sebab kat so mungkin lebih senang nak faham kot. Okey. Dah lama tinggal saya pun macam ni kumpulan apa, macam saya macam tak apa nak ingat jugalah. So kalau doktor boleh bagi contoh kumpulan, macam boleh. test laki perempuan. Okay. Baik, yang tu je. Okey, terima kasih Puan. Okey, jadi kita pergi semula, balik semula di situ. Okey, antara contoh-contoh ya yang kita boleh gunakan nak bagi lebih nampak jelas. Mula-mula kita tengok one sample t-test. Okey, untuk one sample t-test, apa sebenarnya contoh-contoh yang kita boleh lihat untuk one sample t-test? Okey. Untuk one sample t-test, ujian untuk satu sampel, dia panggil ujian untuk satu sampel. Okey, apa maksud ujian untuk ini dulu ya, one sample t-test. Sampel ni maknanya satu aja. Perbanding satu kumpulan menggunakan satu nilai. Okey, sekejap ya, saya cuba. Okey. Contoh contoh kita boleh lihat contoh dia. Contoh saya boleh bawa di sini.
Okey, contoh ya. Okey, contoh dia seorang facilitator, dia nak tahu sama ada peserta khusus motivasi yang datang dari sekolah menengah, dan contoh dari sekolah menengah kepala batas, okey, mewakili tahap umur semua pelajar sekolah tersebut. Kejap ya. Okey. Kejap, saya tengok contoh untuk T sampel. Okey. Okey. Contoh satu kumpulan pelajar ni daripada, contohlah saya ambil daripada Hayat 5. Pelajar Hayat 5, okey, pelajar Hayat 5 ni saya nak tengok satu benda je. Pelajar Hayat 5 ni, one sample test, satu grup Hayat satu grup Hayat ni, Hayat 5 ni saya nak tengok di situ saya nak tengok dia punya sosioekonomi ibu bapa dia adakah sama. Jadi satu kumpulan saya boleh ambil contoh perbandingan satu kumpulan menggunakan satu nilai. Okey, contoh saya ambil tadi kumpulan Hayat 5 ataupun saya ambil semua kumpulan Hayat, kategori Hayat IKMPP, and then saya nak tengok satu nilai. Apa nilai saya nak tengok? Saya nak tengok sosioekonomi ibu bapa mereka. Jadi itu sebab dipanggil one sample t-test. Hanya satu je value yang kita comparekan. Ataupun contoh lain, contoh penyelidik ni dia bagi motivasi dekat pelajar, and then contoh pelajar ni contohnya semua pelajar matrikulasi Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ada ceramah motivasi. Jadi penyelidik ni dia nak tahu umur di kalangan pelajar yang dah attend khusus motivasi dia. Jadi dia ambil sampel tadi seluruh pelajar KMPP yang dia ambil one sample t-test, okey, dengan umur pelajar. Sebab pelajar ada pelajar SES, tak boleh sebab ada dua, sekarang ada dua, pelajar SES dan pelajar SDS lah. Jadi kalau secara umum kalau dia nak tengok random, sebab apa yang pengkaji, contoh saya kata seorang pengkaji dia nak melihat adakah motivasi dia yang diberikan itu dengan umur pelajar memberikan kesan. Okey, jadi dia datang dekat matrik, dia bagi top motivasi, kemudian dia bagi soal selidik lah. Okey, kemudian soalan yang ditanya dalam soal selidik tu salah satunya adalah umur pelajar. Jadi yang attend motivasi tu adalah pelajar ada dua kan, kita ada dua pelajar kan, satu pelajar SES dan kita ada pelajar SDS lah. Jadi dia tak bezakan untuk yang untuk pengkaji ini, sebab dia datang, dia bagi ceramah secara umum, dia bagi ceramah motivasi. Jadi dia nak tengok ceramah motivasi dia ni sesuai tak dengan umur pelajar. Jadi dia minta pelajar masukkan data umur di situ. Jadi itu pada saya lah sebagai contoh perbandingan satu kumpulan menggunakan satu nilai. Dan ambil satu je value, nak tengok umur. Adakah umur tu memberikan
kesan kepada motivasi yang diberikan tu. Okey, ni kalau salah tolong betulkan ya. Sebab ramai dalam ni yang dah pernah buat kajian lah. Jadi kalau pendapat saya itu satu contoh lah. Ataupun contoh yang saya berikan awal itu iaitu contoh saya ambil semua pelajar hayat, saya nak tengok dia punya sosioekonomi keluarga dia, satu je. Jadi saya ambil hayat, saya buat t-test iaitu sosioekonomi keluarga pelajar tu. Jadi data dia, data semua sosioekonomi. Saya tak compare lelaki perempuan. Okey. Itu satu contoh bagi one sample t-test. Ambil satu kumpulan, maka ambillah variable yang satu variable je untuk di-comparekan lah, dibincangkan di situ. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Okey, yang kedua, contoh bagi independent t-test. Ada PET t-test. Okey, kita tengok PET t-test di sini dulu. Okey, contoh ya bagi PET t-test. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PET t-test ni? PET t-test ni adalah PET t-test ni sebenarnya kita comparekan PET t-test ni. Kita comparekan sebelum dan juga selepas. Data sebelum membandingkan PET t-test membandingkan dua kumpulan secara berpasangan. Membandingkan dua kumpulan secara berpasangan, comparekan dia. Okey, kita boleh gunakan PET t-test. Contoh ya, kita nak bandingkan dua kumpulan yang berpasangan. Kalau saya nampaklah contoh yang saya nampak di sini. Dia ada dua kumpulan yang berbeza ni. Kumpulan yang berbeza dan kumpulan yang berbeza ni kita nak lihat sebelum dan selepas. Dua kumpulan berpasangan. Result sebelum dan result selepas. Okey, contoh ya. Ada tak contoh kajian yang lebih nampak lagi? Doktor, adakah PET t-test adalah kita pakai biasa untuk pre-test and post-test? Kalau PET t-test ni, dia mesti melibatkan dua kumpulan. Ya, boleh. Pre dengan post boleh. Tapi make sure kena compare dua kumpulan. Kalau sampel kumpulan yang sama, dia sebelum tu dia ambil pre-test, selepas rawatan kita bagi post-test, kita boleh pakai PET t-test juga kan? Ya, Ustaz ya. Ini kumpulan yang sama kan? Kira satu kumpulan sama, tapi dia pre-test selepas rawatan, post-test. So kita nak compare pre-test, post-test tu, kita boleh ambil PET t-test boleh tak?
Kalau saya tengoklah pada contoh yang dibekalkan pada saya ni, boleh. Dia menggunakan satu kumpulan, tapi ujian yang dia buat ujian pra dan ujian post lah. Ya, Ujian Kita macam anggap ada 2 kumpulan lah, tapi sebenarnya sampel dia satu grup aja, tapi kita ada 2 set data. Jadi boleh. Maknanya satu kumpulan tapi ada 2 ujian pre and post. Boleh juga guna PET t-test. Ataupun memang kita ada 2 kumpulan lah. Okey, terima kasih Dr. Rachel untuk penambahan. And then satu lagi independent t-test. Itulah saya pun ni ingat-ingat lupa ni sebab bila tak buat jadi tak ingat. Ya. Okey. Macam pair sample t-test tadi, yang kedua dia juga boleh dibuat apabila setiap individu dalam sampel diukur 2 kali lah. Macam Dr. Rachel katalah, kita buat orang yang sama tapi sebab ada pre dengan post ada 2 kali kan. Jadi boleh digunakan untuk satu kumpulan tapi diuji sebanyak 2 kali. Itu adalah pair t-test. Dan yang seterusnya itu adalah independent t-test. Independent t-test ni adalah untuk sampel-sampel yang bebas lah. Okey, contoh dia ya, kalau nak tengok independent t-test. Okey, contoh dia, kita dapatkan skor-skor daripada pelajar, ya. Kalau kata independent t-test, independent t-test tu, kalau saya salah sila betulkan ya. Independent t-test tu dia melibatkan pelajar yang berbeza. Sebab dia kata independent t-test, membandingkan 2 kumpulan berbeza. Contoh, satu pelajar ni, satu kumpulan pelajar, pengkhususan dia adalah seni grafik. Satu lagi kumpulan pelajar, pengkhususan dia seni halus. Jadi apa soalan saya? Soalan saya nak tengok adakah terdapat perbezaan antara pelajar pengkhususan seni halus dan juga pelajar seni grafik dari segi penghasilan idea yang praktikal. Jadi satu benda, nak tengok idea praktikal tapi daripada 2 grup yang berbeza. Membandingkan 2 kumpulan yang berbeza tapi idea dia satu. Nak tengok satu benda aja, iaitu nak tengok mengenai novelty lah ya. Pelajar seni grafik dengan pelajar seni halus, iaitu 2 kumpulan pelajar yang berbeza. Saya nak tengok di sini novelty pelajar tu dalam menghasilkan inovasi. Adakah sama ataupun tidak? Itu contoh bagi independent t-test. Okey, Pearson correlation ni contoh dia, kalau kata saya nak tengok hubungan di antara sikap pelajar dengan keputusan pelajar. Sikap pelajar dengan pencapaian pelajar. Jadi bila sebut je hubungan, maka korelasi lah, boleh lihat pada korelasi 2 variable. Kalau membandingkan
kita guna one way ANOVA lah ya. Okey, contoh untuk one way ANOVA ni, okey, untuk one way ANOVA, dia sebenarnya kan kalau kita ada SPSS tu, bila kita buka tu kita dapat lihat lah ya, dia punya ujian-ujian yang ada ya. Dan nak guna tu kena tengok data kita dululah, sama ada data parametrik ataupun bukan parametrik lah, data nominal atau data sela, nisbah atau ordinal. Jadi kalau kata contoh ya, bagi ANOVA, ujian one way ANOVA, okey, ANOVA ni contoh dia, kita gunakan ujian ANOVA sebab kita nak bezakan skor-skor min bagi sampel-sampel kajian. Sebab kalau kita guna ujian T tu nak bezakan, tapi dia hanya membenarkan perbandingan untuk dua skor min sahaja. Tetapi kalaulah kata skor min kita banyak, maka kita boleh gunakan ujian ANOVA untuk membandingkan 2, 3 atau lebih lah daripada itu. Jadi ujian ANOVA ini dia membenarkan kita untuk buat analisis ke atas variabel bebas secara serentak. Nak uji banyak pun tak apa. Boleh kita gunakan lah ya. Okey, untuk ANOVA satu hala, ujian ANOVA akan melibatkan dua variabel bebas. Okey, contoh ya. Contoh dia ANOVA satu hala ini contoh ANOVA sehala untuk perbezaan antara kumpulan. Contoh ya, kajian yang dilakukan untuk membandingkan keberkesanan 6 teknik mengajar sains, ya, 6 teknik mengajar sains boleh boleh menggunakan kaedah ANOVA. Kita nak compare keberkesanan kaedah 6 teknik mengajar sains. Sekarang variabel kita ada 6 teknik mengajar sains, kita nak tengok dengan keberkesanan dia, adakah dia berkesan ataupun tidak. Jadi kita boleh gunakan ANOVA. Jadi kalau nak guna ANOVA sahala tu, kita hipotesis yang kita boleh gunakan, contoh ya, terdapat perbezaan keberkesanan antara ke-6 teknik mengajar sains. Jadi maknanya ada 6 teknik tu yang dijalankan ya. Jadi kita akan comparekan lah dengan kumpulan-kumpulan yang ada. Jadi itu antara contohnya lah. Nanti saya cuba bawa contoh yang lebih ni lagi, yang mungkin lebih relevan lagi dengan kita di matrik lah untuk nampak. Okey, jadi kita rehat sekejap kot ya. Doktor, Ya, saya- Suwarna. Ya, Suwarna. saya ada soalan doktor. Sebenarnya macam percubaan kita yang pertama hari tu, kita ada buat proposal kan. Ya. Okay. So macam saya ada cadangkan satu intervensi untuk kelas saya. Okay, sekarang ni saya pun macam confused dengan budak belajar online apa semua. Okay, saya memang buat intervensi tu. Cuma saya nak buat action research ke atau kajian asas ni ke. So saya confused dari segi tu. Mungkin doktor boleh bagi cadangan. Lepas tu yang keduanya,
kalau kajian asas ni confuse juga nak guna ujian apa. Sebab saya guna dekat kelas saya aja, dan intervensi tu saya tak ada niat nak compare dengan kelas yang tak buat. So of course data dia cantik kan bagi kelas yang buat ni kan. So kalau nak buat survey ataupun nak tanya student dekat kelas yang saya apply intervensi tu, so agaknya apa test yang sesuai? Is it PET test apa yang pertama tu, doktor? Test apa yang apa tu, one test ya? Test one independent test one independent test. Sesuai ke yang tu? Itulah pertanyaan saya. Okey. Yang pertama, adakah dia kajian tindakan ya ataupun dia kajian asas ke? Ya. Kalau kata Puan Suwarna buat tindakan, kan ada tindakan, jadi itu akan jadi kajian tindakan lah, sebab ada tindakan yang kita buat daripada pengajaran dan pembelajaran kita. Tapi sekiranya kalau tak ada, kan sebab dia kualitatif ni, dia kadang menjawab soalan mengapa lah kan, jadi dia akan jadi kajian tindakan. Tapi kalau kata kita hanya buat tinjauan tapi tak ada tindakan, contoh kita hanya kutip data pelajar je tapi tak ada tindakan apa-apa buat, jadi itu akan masuk kategori kajian asas lah. Okay, baik. So apa maksud kajian asas ni? Kita buat tinjauan tapi tak buat tindakan. Bukan bila saya buat intervensi tu saya dah buat tindakan ke? Itu tindakan lah. Maknanya kalau dah buat intervensi, buat tindakan, itu adalah kajian tindakan lah. Kalau kajian asas contohnya macam saya mengajar pelajar dengan kaedah baru, kemudian saya analisis lah data tu. Saya compare je. Saya tak buat apa-apa tindakan. Saya cuma compare, okey, contoh kelas yang sama, kalau kaedah ni saya mengajar kaedah konvensional, kemudian saya buat satu lagi kaedah flip classroom. Saya compare macam tu ya. Jadi itu saya tak buat penambahan. Saya cuma nak compare je kaedah yang biasa dengan kaedah guna flip classroom. Jadi bila compare dua data tu, compare data yang ramai, maka dia akan jadi kajian asas lah. Objektif saya tidak untuk menyelesaikan masalah, hanya nak tahu ada perbezaan tak antara kaedah konvensional dengan kaedah yang flip classroom. Tapi kalau saya kata kajian saya, objektif dia adalah untuk melihat keberkesanan kaedah pengajaran konvensional dengan kaedah flip classroom. Jadi dia di situ maknanya tindakan kita buat yang itu untuk menambah baik kaedah konvensional kita lah. Jadi itu akan jadi kajian tindakan lah. Okay, baik. Biasa kajian tindakan ni tak ramai dia punya bilangan responden, sebab kita nak menyelesaikan masalah untuk kelas kita sahaja. Itulah yang saya ni ya. Kalau ada siapa yang mungkin ada cadangan lain ke, mungkin rasanya ada jawapan lain lagi, boleh kongsikan bersama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, kalau kata saya lihat di sini, kalau kata pelajar yang sama kan, kalau kita uji dia dengan beberapa ujian yang berbeza, contohlah saya buat 3 ujian berbeza ya, pelajar yang sama,
saya boleh juga guna ANOVA satu hala. ANOVA satu hala boleh guna. Sebabnya pelajar yang sama, orang yang sama, tapi diuji dalam beberapa ujian yang berbeza. Okey. ANOVA pun boleh. Okeylah, mungkin yang lain ada pendapat ataupun boleh bagi pandangan lah, ya. Terima kasih Puan Suwarna. Ya, ya. Okey, ada lagi ke apa-apa soalan? Yang sebab tuan-tuan dan puan-puan sedang menjalankan kajian kan, yang mana yang tak clear lagi tu boleh tanya, yang mana dapat saya bantu, ataupun AJK yang lain yang ada, yang mana yang bukan AJK pun, yang mana yang dah terlibat lama, Puan Suwarna pun dah lama terlibat dalam penyelidikan, insya-Allah boleh bantu. Oh, macam mana mixed method? Ada satu soalan daripada Encik Azri, macam mana mixed method? Mixed method ni dia gabungkan kaedah. Contoh gabungkan kaedah pertama lah. Contoh kajian tu membina, contoh kajian mixed method ni dia gunakan dua-dua kaedah, kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Okey, contoh bagaimana? Contoh pembinaan modul literasi alam sekitar bagi sekolah menengah. Okey, mula-mula nak bina modul tu, pembinaan modul tu sendiri kena ada panel, kena dapatkan konsensus panel dan kena jalankan secara kualitatif lah. Maknanya jumpa panel, temu bual dia, dapatkan dia punya pendapat dia, pandangan dia. Okey, kemudian bila kita gunakan konsensus ni satu kaedah yang mana kita nak dapatkan persetujuan panel. Kita gunakan percentile. Jadi percentile tu dah jadi kuantitatif lah analisis dia, sebab kita guna skala Likert untuk mendapatkan persetujuan panel. Okey, kemudian asalnya dia adalah kualitatif, kita tanya, kita temu bual dia. Okey, kemudian fasa yang kedua, bila nak dapatkan konsensus panel tu, dia jadi kita guna kaedah kualitatif. Dah dapat data, nak analisis dia, gunakan percentage, percentile. Percentile tu dapatlah konsensus panel ataupun iterator. Jadi itu dah secara kualitatif lah. Kemudian kita pula kena uji kita punya pembinaan modul tu pada pelajar. Jadi dia jadi macam tinjauan lah. Pelajar kena jawab survey tu and then analisis kita secara kuantitatif. Jadi itu gabungan lah, mixed method lah, satu contoh yang mana ada gabungan mixed method, kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Dia gunakan dua-dua sekali kaedah dia. Sama juga kan macam contoh dalam kajian tindakan yang kita buat kan, mula-mula kita kutip data secara pemerhatian, temu bual dengan pelajar, itu adalah kualitatif. Kemudian di akhir tu kita bagi soal sidik kat pelajar. Soal sidik kita analisis skala Likert kan, kita analisis dia secara kuantitatif. Jadi itu dah mix method cara analisis dia lah. Okay, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada urustia program dan juga kepada semua sahabat-sahabat penyelidik yang hadir sudi meluangkan masa. Mohon maaflah di atas barang kelemahan. Saya doakan moga-moga R&D itu sentiasa subur di dalam minda dan hati penyelidik semua. Teruskan apa yang kami boleh bantu, insya-Allah bagi tahu, insya-Allah kami cuba bantulah
yang mana kami boleh bantu.